Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan limpah kurnianya dapat kita bersama dalam majlis ilmu mengulang kaji sebuah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, yang kita anggapkan kitab ini sebuah kitab yang membincangkan tentang hikmah syariah ataupun maqasidus syariah di sebalik perundangan Islam, untuk kita lebih mengetahui tentang rahsia-rahsia syariat, walaupun beberapa hukum secara terperinci dalam bab fiqh mungkin tidak dijelaskan, yang kita boleh belajar dalam kitab-kitab fiqh yang lain, yang memang pun kita dah belajar kitab-kitab tersebut. Jadi sambungan kita pada kali ini iaitulah bab yang keempat, Kitabus Sawmi wa Asrarihi wa Muhimmatihi wa ma yata'allaqu bihi. Kitab puasa, asrar, rahsia-rahsia, peranan dan perkara yang berkaitan dengannya. Jadi mudah-mudahan dengan kita belajar rahsia puasa ini disebut dengan nama ilmu hikmah tentang perundangan Islam. Bila kita tahu setiap benda kenapa diperundangkan dan kenapa disyariatkan, kita akan rasa lebih tenang, walaupun memang sudah tenang belum ni, kerana kita tahu ini syariat Allah. Yang kita sudah belajar di awal kitab dulu, di antara keindahan Islam itu sendiri, dia syariat ini bersifat Rabbaniyah. Rabbaniyah maksudnya Rabbaniyatul Masdar wa Rabbaniyatul Wijhah, sumber daripada Allah dan kita buat untuk Allah. Itu makna Rabbaniyah. Jadi semua benda ni mari daripada Allah. Al-Quran datang daripada Allah. Hadis-hadis Nabi SAW juga merupakan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi, dia tidak bercakap dan bab perundangan ini kecuali menurut wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab puasa ini, perbincangan kita tentang puasa, dan insya-Allah kita akan kembarkan dengan haji sekali. I'lam anna fi as-sawmi khasisatan laysat fi ghairihi. Baca terjemahan. Ketahuilah, puasa mempunyai keistimewaan yang tidak ada pada yang lain. Kalau kita nampak satu persatu, salat, zakat, puasa, haji, semuanya ibadat, tapi ada peranannya, ada ciri-ciri keistimewaannya yang tersendiri, yang bersifat macam ibadat. Puasa, salat, semua orang boleh buat. Yang sakit, yang demam, yang tu, semuanya boleh buat. Zakat khas untuk orang yang ada duit, orang ada harta je. Orang tak ada harta boleh juga terlibat juga dengan zakat. Ada orang kata tak terlibat, kata mana boleh tak terlibat? Tuhan nas dalam Al-Quran, innamas sadaqatu lil fuqara. Jadi kalau kata orang miskin tak terlibat dengan zakat, habis siapa yang nak terima zakat? Dari sudut penerimanya, bukan pemberi. Pemberinya khas untuk orang kaya. Jadi yang ketiganya, puasa. Puasa ni khas untuk orang yang sihat. Sebab orang sakit kalau dipaksa puasa, mati terus, bukan sakit lagi. Itu perbezaan dia. Itu menunjukkan ciri keindahan Islam duduk di mana? Duduk di perundangannya, di dalam skop yang mampu dibuat oleh manusia. Kalau Tuhan kata puasa ni seperti solat, ramai orang mati di bulan Ramadan. Tapi sebaliknya hari ni, bulan Ramadan lah bulan yang kosong hospital. Saya pergi melawat hospital banyak di bulan Ramadan. Ahli perubatan kata bulan Ramadan tak ramai orang di hospital. Saya cakap kenapa? Sebab kurang makan, sakit pun tak banyak. Ke dia orang tak nak duduk hospital, saya pun tak tahu jugalah. Mungkin jadi itu di antara hikmah kenapa puasa datang. Paling tidak pun 1 tahun dia ada juga waktu nak nak servis dia tu, cucikan dia punya tempat. Jadi keistimewaan puasa ini tidak ada pada yang lain. Ini terbukti apabila Allah Subhanahu wa taala menyandarkan puasa itu kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam hadis Al-Qudsi. Hadis Qudsi ini saya ingat
pelajar itu muslimin dah tahu dia punya istilah kan. Dalam ilmu hadis ni ada satu dia panggil hadis qudsi. Apa makna hadis qudsi? Hadis qudsi ini Nabi SAW kata Allah berfirman. Tapi bukan daripada Quran. Lafaznya daripada Nabi, maknanya daripada Allah. Itu dia panggil hadis qudsi. Berbeza dengan Quran. Quran tak lafaz dan maknanya sekali. Ini perbezaan. Bila sebut hadis qudsi, maksudnya dia ni hadis tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sandar kepada Allah. Allah sebut dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Sandaran puasa kepada Allah itu sudah cukup untuk menunjukkan kemuliaannya sebagaimana kemuliaan Baitullah, rumah Allah. Kita panggil ni apa ni? Rumah Allah. Sama juga dengan masjid, kita kata rumah Allah. Jadi jangan ada pula orang faham rumah Allah Tuhan duduk kat sini. Kafir terus lah. Ini dia panggil yang orang dah sebut sekarang ni, yang istilah-istilah yang kita pun sangat-sangat kena perhati-hati. Istilah mujassimah, Allah Ta'ala berjisim, musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk. Itu apa ni? Itu semua ajaran-ajaran yang tidak betul. Jadi maksud idafat di sini, maksud sandar di sini kepada Allah, Baitullah, rumah Allah, ini dia panggil idafat apa itu? Idafatut tashrif. Nak muliakan tempat itu, ini rumah Allah. Jadi puasa ni Allah Ta'ala kata as-saumu li, puasa ini untuk aku. Allah Ta'ala tidak perlu semua, tapi nak sandaran puasa kepada Allah itu sudah cukup untuk menunjukkan kemuliaannya sebagaimana kemuliaan Baitullah apabila disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana dalam firman-Nya, wa tahhir baiti lit-taifin, wa tahhir baiti, dan bersihkanlah rumahku. Yakni Kaabah ini Allah Ta'ala bangsakan rumah dia. Suratul Hajj ayat 26. Kelebihan puasa disebabkan dua perkara. Kita belajar awal lagi hari ni. Mudah-mudahan sampai waktu nak puasa, jangan kata, puasa lambat lagi Ustaz. Siapa dia kata lambat? Puasa sudah ada. Nanti sampai bab depan ni, puasa dah ada dah. Puasa itu ada dua perkara. Yang pertama, ia adalah rahsia dan merupakan amalan batin yang tidak diketahui oleh orang ramai dan jauh daripada perasaan riak. Jadi dia naknya, itu dia panggil objektif sebenar. Sir wa amalun batinun. Rahsia dan amal batin. Sebab apa rahsia? Sebab kita yang tahu kita puasa ke tidak. Orang lain mana tahu? Lainlah kalau orang tak puasa, lepas tu dia duduk makan benda-benda yang busuk pula. Itu orang boleh kesan tak? Dia ni tak puasa ni sebab bang rokok. Contohnya. Jadi ni senyap je, tak ada apa. Jadi puasa. Kita dalam rumah, siapa nak pergi korek kita tak? Dan jauh daripada riak kerana perbuatan puasa ni tak buat. Puasa ni satu benda yang tak buat. Kalau ni benda yang kita buat, orang nampak ni benda tak buat. Makan tidak, minum pun tidak, apa benda. Yang kedua, ia merupakan penentangan kepada musuh Allah. Siapa musuh Allah? Iaitulah syaitan. Ini kerana nafsu syahwat adalah alat kepada syaitan. Nafsu syahwat menjadi kuat dengan makan dan minum. Selagi mana ladang syahwat subur, syaitan akan sentiasa berulang alik kepadanya. Allah, dia punya bandingan sedapnya. Al-mar'a, dalam bahasa Arab kata mar'a ni mana tempat ladang yang subur tu, situlah syaitan pergi. Jadi kita pun cubalah menyempitkan, mengurangkan kesuburan tu. Kalau syaitan nak mari pun tak semangat nak duduk sini. Dia punya landscape tak bagus. Jadi syaitan akan sentiasa berulang alik kepadanya. Meninggalkan perkara yang menyuburkan syahwat akan menyempitkan jalan syaitan. Ini hikmah yang besar. Kenapa puasa? Kerana nak sempitkan lorong-lorong syaitan. Terdapat banyak hadis yang menunjukkan kelebihan puasa dan ianya masyhur di kalangan masyarakat Islam. Saya rasa saya pun tak perlulah ta'liq di sini. Tambah lagi hadis-hadis puasa. Cukuplah dengan hadis yang sahih yang Allah Ta'ala sebut tadi. Puasa, as-saumu li, puasa itu untuk aku. Dan banyak terdapat hadis-hadis lain tentang puasa yang sangat masyhur. Yang kita nak bincang di sini ialah tentang sunat puasa dan adab. Yang ni kita terlupa. Kalau nak sebut dan surat takrif puasa. Takrif puasa simple je, senang je. Meninggalkan makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu mana puasa? Apa dia benda? Makan, minum, berjimat dengan isteri,
Itu dia panggil perkara yang batalkan puasa. Tapi tak masuk dalam takrif puasa benda-benda yang kita nak bincang ini. Tak masuk. Itu sebabnya orang berani buat. Sebab dia tak masuk dalam takrif batal puasa. Apa takrif batal? Benda yang membatalkan pahala puasa banyak. Sepatutnya apa mana puasa? Tak boleh makan, minum, bersetubuh dengan isteri, mengumpat, cucur orang, sebut semua sekali. Barulah orang tak mengumpat batal puasa. Tak mengumpat kita. Ni dia kata mengumpat ni tak masuk dalam batal puasa. Yang batal puasanya makan dengan minum. Sebab tu kita boleh tak makan tak minum, tapi kita tak boleh menahan daripada benda-benda yang menjadi objektif kepada puasa itu sendiri. Matlamat puasa duduk di mana? Duduk di menahan daripada perbuatan mungkar. Sunat dipanggil sunanus shaum. Sunat puasa. Disunatkan bersahur dan melewatkannya di akhir malam, serta menyegerakan berbuka dan memulakannya dengan memakan buah kurma. Ini satu sunat. Sahur ini sunnah sebab banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nabi kita menggalakkan sahur dengan beberapa sebab. Sebabnya yang pertama, nak suruh kita ni kuat bila berpuasa, taklah lembek sangat. Yang kedua, kerana nak mukhalafah dengan Yahud. Jadi ramai masyarakat ni dia puasa, tapi dia sahur belum tidur. Sahur siap dah. Saya nak tidur pukul 11 tu dah ready, siap, dah makan, dah niat, habis tidur. Itu kita nak suruh bangun juga walau di akhir malam, sekurang-kurangnya ada dawafi, ada tekanan untuk bangun kerana nak makan, dan pada waktu itu kita mengambil kesempatan sujud bertahajud kepada Allah. Jadi itulah kesempatan yang kita ada. Biasanya tekanan untuk makan ni kuat. Kuat tak kuat? Kuat. Kenapa tak bangun? Jangan kena bangun-bangun. Sebab nak sahur. Bila dah bangun, masa dah ada lagi. Sempat lagi kita witir. Sempat lagi kita bertahajud walaupun 2 rakaat ataupun beberapa rakaat yang sempat. Ini kesempatan yang ada untuk kita mendidik nafsu pada waktu itu. Jadi sunat menangguh, melewatkan, dan serta segera berbuka puasa dan memulakannya dengan makan buah kurma. Buah kurma ni tak syarat kurma Nabi yang 120 kilo tu, tak syarat. Tengah masyarakat ni, dia tahu ini kurma Nabi. Lepas tu hal lain tu kurma siapa? Itu masalah. Itu tokek punya istilah. Macam juga kita dengar buka radio ini, semuanya istilah. Ini makanan sunnah, habis makanan nasi tak sunnah. Sebab mana ada sunnah, nasi tak ada zaman Nabi kan. Jadi habis. Jadi kita kadang-kadang istilah sunnah ni kena betul balik dalam bab makan minum, dalam bab benda-benda ni. Kalau tidak jadi itu je sunnah. Sunnahnya makan. Yang lain banyak benda-benda yang silap teknikal. Saya suka satu majalah yang dia keluar isu ni. Tajuknya sunnah perniagaan, dia tulis. Sunnah dalam kempen. Kempen ni kuat betul. Ini makanan kami ni sunnah, 7 dalam 1 ni kuat punya. Jadi macam-macam lah. Kita tidak menafikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan kurma dan menyebut baitun laisa fi tamrun ji'u ahli. Ada rumah yang tidak ada tamar di rumahnya, laparlah penduduknya. Memanglah dia orang Arab tu makan kurma, dia tak sebut lagi lah makanan-makanan lain. Kalau rumah kita sini, rumah yang tidak ada nasi, laparlah penduduknya kan. Kita boleh kiaslah sebab itu makanan yang dia makan, Nabi kita sebut dalam makanan yang dia ada. Begitu juga disunatkan bersifat pemurah pada bulan Ramadan, melakukan kebaikan dan banyak bersedekah kerana mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyaklah kelebihan. Disunatkan juga bertadarus Al-Quran. Dirasatul Quran, maknanya mengkaji Quran. Dirasah. Mengkaji Al-Quran dan beriktikaf di bulan Ramadan. Dalam bab Quran kita akan masuk dalam bab 7 nanti. Dalam bab 7 ni panjang sekali. Dia bincang dalam bab yang ke-6, bab adab Al-Quran Al-Karim dan kelebihannya. Panjang dia cerita di sana. Dan beriktikaf di bulan Ramadan, terutamanya 10 hari terakhir, dengan mempertingkatkan lagi mujahadah kepada Allah. Mujahadah untuk beribadat. Mujahadah maknanya kuatkan usaha untuk beribadat kepada Allah di 10 akhir Ramadan. Saya ingat susah kita di sini jarang orang iktikaf. Kecuali beberapa buah masjid. Tidak seperti orang duduk di Masjid Haram. Di Masjid Haram dia benar. Masuk je malam 10 akhir, buka pintu. Boleh bawa masuk tilam, boleh bawa masuk bantal, selimut, boleh. Kuat-kuat yang jaga Masjid Haram tu boleh masuk. Masjid kita ni kalau masuk bantal boleh ke? Masjid mana negeri kita Dia tu tak boleh ni. Tak. Saya duduk satu masjid dekat ni. Saya kata duduk kat mana iktikaf?
Dia kata ibadat sini, i'tikaf dalam bilik kamar musafir. Kata tak jadi situ. I'tikaf kena dalam tu. Ada juga macam tu. Yang pentingnya dia nak mencari tempat lah. Usaha tu sudah baik, cantik, kadang-kadang tidak kena juga. Dia nak duduk di situ. Disunatkan, di dalam hadis, satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 terakhir Ramadan, Nabi mengikat kain sarungnya, menghidupkan malam dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kita kejutkan keluarga dia supaya bangun bertahajud. Jadi 10 akhir tempat kita ni sukar juga nak buat macam ni. Saya sangat selesa dengan apa yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi. Masuk 10 akhir Ramadan, cuti. Kita duduk dekat universiti cuti. Pelajar-pelajar kita pun habis pergi tidur di masjid semua. Itu dipanggil petugas pekerja 10 akhir Ramadan, cuti. Sebab dia tumpukan cuti satu je. Sebab dia satu, Arab Saudi satu. Yang kita ni satu juga, tapi banyak. Satu dalam banyak dia panggil. Payah. Cuti orang ni, cuti untuk belah kelapa, cuti untuk koyak limau, cuti itu, cuti. Yang akhirnya, bila sampai hari raya kita sungguh, sampai bulan Ramadan, yang sepatutnya di situlah kita diberi cuti, tidak dapat cuti. Terpaksa kena bekerja lagi dah. Jadi, mungkin suasana yang menentukan keadaan ini, sebab kita berlainan dengan mereka dah. Hari Ramadan 10 akhir, kelas. Cuti terus. Kalau seronok kita. Pergi duduk di masjid. Kita ni pengalaman cerita lama-lama lah. Pelajar-pelajar ni pula dia ada tempat khas. Untuk buka puasa pun ada tempat, untuk sahur pun ada tempat. Jadi apa duduk asrama lagi, baik duduk di Masjid Nabawi. Kita lepas kita mengaji, saya dulu mengaji dengan Syekh saya Syekh Atiyah, dia ada kelas lepas asar. Bulan Ramadan dia mengaji lepas asar. Saya seronok sungguh. Sampai dalam 40 minit nak azan maghrib baru dia break. Lepas tu kita keluar tu sufrah ni memang dia kontrol. Orang Pakistan yang jaga nasi kambing tu, dia telah adalit tulab talabah ini. Dia tak bagi orang luar masuk. Tengok muka talabah dulu. Tengok. Jadi talabah pun kadang-kadang orang luar pun dia nak talabah juga, dia kepit juga kitab baru buku itu boleh masuk kat situ. Rezeki dia lah, kita pun tak halau dia masing-masing lah kan. Jadi itulah. Jadi bekerja macam ni kita kadang-kadang kita kena buat. Cuma jangan mewah sangatlah. Jangan mewah sangat. Saya 1 tahun tu saya mari kebetulan program dengan TV Tanyalah Ustaz tu bulan Ramadan. Saya bawa keluarga duduk di sini, ada satu tempat. Anak-anak kita tak nak balik habis 3 hari program. Saya kata kita puasa sini bagus. Saya kata apa benda bagusnya? Makan lepas maghrib tu dengan hidangan yang sedap, lepas moreh lagi, siap dengan aiskrim lagi, dengan apa. Mana ada kat kampung macam ni? Allah, saya kata macam ni teruk. Anak aku tak nak balik pula. Cantiklah. Bagus. Tapi kalau boleh biarlah kita buat yang cantik, yang berpada-pada dengan yang ada itu. Kerana masih ramai lagi teman-teman kita, kawan-kawan kita yang duduk di kampung ni, di pendalaman yang tidak semewah yang kita ada. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengambil kesempatan ini. Ulama menyebut mengenai makna mengikat kain sarung. Syadda mi'zarahu itu dengan 2 maksud. Maksud yang pertama, berpaling meninggalkan isteri. Maknanya Nabi kita tak usik lagi isteri-isteri dia di 10 akhir Ramadan. Yang kedua, kinayah yakni kiasan tentang kesungguhan dalam beramal. Maknanya kuat sangat beramal ni ikat kain. Macam kita hari ni kak, orang panggil sinsing lengan dah. Apa? Sinsing lengan. Jadi orang panggil sinsing. Tak sinsing. Oh memang kemas sini. Tapi istilah tu. Kalau kata lari kuat. Kalau orang kata cawak kotak ni. Cawak kotak yang mana ikat kain tu kemas lah. Lari setara mana pun tak tercabut. Itu dipanggil. Itu istilahnya. Kinayah daripada kuat dia punya ikatan tu. Yang ni lari, pecut untuk beribadat tu kuat. Ini istilah. Saya ingat bahasa Kelantan kaya dah sini dah. Boleh faham oleh. InsyaAllah. Ulama berkata, kata ulama, kesungguhan baginda sallallahu alaihi wasallam pada 10 malam terakhir adalah kerana mencari Lailatul Qadar. Ijtihadu fil asr talab Lailatul Qadar, kerana nak mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni satu rahmat Allah Taala beri kepada umat ini yang tidak ada nak banding dengan umat-umat dulu yang panjang umur, kerana kita ni umurnya pendek. Bila umur pendek, macam mana nak mengatasi orang yang umur panjang? Yang disebut sekarang ni, nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Kita orang terakhir keluar dunia tapi mengatasi orang lain. Kalau saya ibarat
simple kita kali ni, kita beli tiket business class lah, first class. Mari lambat tapi keluar cepat. Kan duduk kat depan tu cepat keluar tu. Nak turun pun dia tutup dia punya tirai dulu. Keluar orang depan baru kita pergi kan. Jadi orang kita ni mari kemudian. Tapi nak suruh cepat pada hari kiamat. Mengatasi umat-umat yang terdahulu. Macam mana? Allah Azza wa Jalla beri kepada kita Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Jadi kalau kita boleh sempat lagi hidup, insya-Allah masih ada lagi di hadapan kita 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Peluang yang ada ini, setiap tahun kita dapat Lailatul Qadar. Kalau dapat 10 kali, satu Lailatul Qadar dapat 83 tahun lebih. 83 tahun kali 10, kita dapat 830 tahun. Dekat-dekat dengan umur Nabi Nuh AS. Nabi Nuh dakwah berapa? Alfasanatin illa khamsin. 1000 kurang 50. 950 tahun. Itu dakwah tu. Jadi kita pun bila dapat 10, 20 kali atau kadang mana dia punya bonus terlalu tinggi naik yang menyebabkan kita boleh potong queue yang orang-orang yang terdahulu. Itu hebat. Walau macam mana pun kehebatan itu yang Allah Taala beri kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, janganlah kita sampai ghulu dalam masalah ini. Ada kadang-kadang kawan kita ni bila nak mempertahankan sangat, nak mengagungkan Nabi sampai peringkat beri ceramah, bagi khutbah, Nabi ini pemilik dunia ini, Nabi ini tuan kita. Itu ghulu namanya. Dia bukan pemilik, dia rahmatan lil alamin. Nabi ini membawa rahmat pada alam, tapi dia bukan pemilik alam. Jadi janganlah kita sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah untuk kita sayang, tapi jangan angkat Nabi lebih daripada darjat yang Allah Taala beri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini dah. Jadi kita kena jelaslah perkara ini kerana berlaku setengah masyarakat ni sampai begitu sekali kehebatannya. Rahsia dan adab puasa. Kita belajar betul-betul ni insya-Allah. Terdapat 3 martabat dalam ibadat puasa. 3 martabat mana 3 level lah, 3 martabat. Jangan bertukar dengan mutabak kedai mamak tu, itu mutabak nama dia. Ada setengah dia martabat ni istilah martabat. Martabat bahasa Arab ni maratib, maknanya tingkat. Yang pertama puasa umum. Dia panggil saumul umum, puasa orang awam macam kita ni lah. Yang kedua puasa khusus orang-orang yang terpilih. Dan puasa khususul khusus, orang yang terbaik dari orang yang terpilih. Jadi tiga kumpulan. Kita nak letak di mana? Kita letak dulu yang pertama kita ni. Puasa umum ialah menahan perut dan kemaluan daripada menunaikan kehendak syahwat. Ini sebab tarikh puasanya tak boleh makan, minum, jima dan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu ya istilah dia. Puasa khusus ialah menahan pandangan. Naik tingkat yang kedua. Tak tengok. Menahan lidah daripada bercakap yang tak tentu pasal. Tangan, kaki, pendengaran, penglihatan. Seluruh anggota daripada melakukan dosa-dosa. Ini dia panggil, dalam kitab penawar bagi hati, dia panggil anggota 7. 7 anggota. Jadi kalau kita hari ni cari benda-benda 7, tambah satu lagi. Dalam kitab tasawuf kata, 7 anggota ini perlu dijaga untuk nak menyucikan hati. Hati tak mungkin bersih tanpa anggota 7 ini dipelihara. Ini cantiklah. Saya tak nak ulang di sini. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita dalam kitab penawar bagi hati. Saya syarah kitab penawar bagi hati. Dalam blog Abu Anas itu sudah ada situ. Tengok. Boleh ambil rakaman itu, dia dipelajari. Kalau khatam semua 30 siri itu, jumpa saya. Nanti kita bagi sanad. InsyaAllah. Tapi kena test dulu, faham ke tak? Kalau setengah ni ambil. Nak sanad tu Ustaz? Kata nanti nak tanya dulu. Nak tanya tak payah. Tak payah pula. Baiklah. Jadi itu dia panggil puasa khusus. Puasa yang tingkat yang kedua, iaitulah puasa anggota. Yang apa? Yang depan tadi, tak tambah lagi anggota. Yang anggota kita pun tak buat benda-benda yang haram. Manakala puasa khususul khusus, peringkat yang ketiga ialah puasa hati daripada segala hasrat dan lintasan yang buruk, serta pemikiran yang menjauhkan diri daripada Allah Azza wa Jalla, serta menahan hati daripada semua perkara selain daripada Allah. Ini peringkat yang tinggi yang kita nak usaha biar sampai ke sini. Huraian martabat puasa ini akan datang pada tempat lain. Habislah kita tentang dia punya tingkatan puasa. Antara adab-adab puasa khusus ialah merendahkan pandangan serta menjaga lidah daripada perkara yang menyakitkan melalui percakapan yang haram dan makruh atau percakapan yang tidak berfaedah.
Jadi tak ada benda dah. Dia tak bercakap dengan orang dah ni. Begitulah juga anggota badan yang lain. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari rahimahullah menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Dalam hadis ini, man lam yada' qaula zur, sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, dan beramal dengan dia. Masih lagi bulan Ramadan tak makan tapi cakap dusta, boleh lagi berbohong. Allah tidak berhajat kepada tindakannya meninggalkan makanan dan minum. Jadi hadis ini sangat tegas. Allah dalam hadis ini Nabi SAW beritahu, kalau kamu puasa tak makan tak minum je, tapi masih lagi buat benda-benda yang mungkar, lidah duk cakap tentang orang lagi benda-benda macam tadi, maka Allah Ta'ala tidak perlu kamu tinggal makan dan minum. Kenapa? Kerana tidak mencapai matlamat objektif puasa. Duduk di mana? Duduk di puasa ni tak makan benda yang halal. Nasi halal ke haram? Halal. Kita berhenti makan sebab Allah suruh kita berhenti. Minum sama juga. Isteri yang disayangi, halal ke haram? Halal, sebab kahwin dengan dia kan. Tapi tak usik juga, sebab Allah Ta'ala perintah jangan usik tengah hari Ramadan. Malam cerita lain. Tiba-tiba yang haram betul-betul, ngumpat haram, pergi buat tu benda haram, kita masih lagi boleh melakukannya. Ajaib tak ajaib? Inilah kata hadis ini menekankan kepada prinsip asas puasa. Nak meninggal, mu boleh tinggal benda yang halal kerana Allah, kenapa tak boleh tinggal benda haram? Itu sebabnya agak keras Nabi mengatakan, "Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amu." Allah Ta'ala tak berhajat mu tinggal benda ini. Kalau benda haram betul-betul mu masih lagi buat, masih lagi makan. Apalagi pula sikap kita hari ni suka makan daging orang. Suka tak suka? Suka. Memang suka. Pagi-pagi, malam-malam, siang malam makan orang. Tak adalah panggang ke, biar barbecue ke, tak ada, dia makan gitu je. Lahma akhihi maitan. Saudara yang makan. Allahu Akbar. Hari ni dia makan semua sekali. Kalau makan orang kampung ni tak apa selesa. Bakarnya kurang masak. Tapi kalau makan daging ulama, lagi manis. Cerita dia. Antara adat-adatnya juga ialah tidak makan terlalu banyak pada malamnya. Bahkan makan sekadar yang diperlukan. Allah. Ini kerana bekas yang paling buruk, yang diisi oleh anak Adam ialah perutnya sendiri. Allah, beratnya bagi ni. Berat tak berat? Ma mala abnu Adam wi'a syarran min batni. Tidak ada tempat yang paling buruk kita isi lain daripada isi dalam perutnya sendiri. Sebabnya kalau isi dalam tangki minyak, salah isi air ke, masuk diesel dalam tempat petrol, suka baru mekanik kita yang sudah. Tapi kalau salah isi dalam perut kita, yang merananya siapa? Kita yang merana, kerana semuanya dihisap, memakan apa, kemana kamu, ya Allah, banyak cerita. Apabila terlalu kenyang pada awal malam, dia tidak akan dapat memanfaatkan baki malamnya. Begitu juga sekiranya dia kenyang pada waktu sahur, dia tidak akan dapat memanfaatkan masanya sehingga hampir ke waktu zuhur. Ini kerana banyak makan boleh menyebabkan rasa malas dan lemah. Dengan itu maksud atau hikmah puasa tidak akan tercapai, kerana tujuan puasa ialah merasai keperitan lapar dan meninggalkan segala keinginan syahwat. Jadi duduk di situ. Jadi makan banyak tak boleh. Saya ingat tak payahlah. Kalau nak jemput orang buka puasa tu buat buffet besar-besar, tak perlulah. Kita tunggu hari raya yang tu. Bulan Ramadan ni bagi sekadar yang diperlukan pula. Hari ni pula makan tak ikut jadual waktu solat. Bulan solat maghrib ni mengikut pendapat mazhab Syafi'i, qaul jadid dalam mazhab Syafi'i, solat maghrib hanya setakat azan, pakai baju, ambil wudu dan solat 5 rakaat aja. Itu ya. Cuma mazhab dia nya tak, mazhab Syafi'iyahnya kata sampai ke Isyak. Tapi kita murahlah pandangan ni. Tak payahlah ni tunggu sampai dekat Isyak, jamak takhir dah. Makcik-makcik juru dapur kita ni jamak takhir maghrib dengan Isyak. Sebab
nak jamu orang buka puasa ataupun dia sendiri buka puasa. Jauh sangat jarak. Berkenaan puasa sunat pula, ia dituntut pada hari-hari yang punya kelebihan. Kita berpindah tajuk, tulis tajuk tepi itu puasa sunat. Yang tadi puasa Ramadan agak lambat kerana musim belum tiba. Puasa sunat pula ia lebih dituntut pada hari-hari yang punya kelebihan. Antara hari-hari tersebut ada yang bersifat tahunan seperti 6 hari di bulan Syawal. 6 hari bulan Syawal ni kena buat. Hari Arafah. Bila hari Arafah? 9 Zulhijjah. Ni kena buat. Tak buat kita. Hari Ashura. Apa dia hari Ashura? Bukan hari kacau surau tak? Setengah orang ni hari Ashura tapi dia kacau surau, itu bukan puasa. Allah, macam-macam. Saya pergi sebuah masjid, imam istihar lepas kita ceramah, dia kata hari 10 hari surau ni kita kacau surau dia. Saya tarik balik mikrofon, saya tak tutup lagi kata. Saya tarik balik Assalamualaikum tadi, start semula. Saya cakap imam tak betul tu. Hari Ashura ni hari puasa, bukan hari kacau surau. Allahu akbar. Dia semangat sangat nak buat tu, akhir sekali tak tahu, sunnah yang hilang. Dan juga di bulan Muharram. Jadi puasa bulan Muharram secara umumnya ada dalam hadis Syahrullahil Muharram yang Nabi kita sebut. Antaranya ada yang berbentuk bulanan seperti puasa di awal, pertengahan dan penghujung bulan. Awal satu, tengah satu, hujung satu. Sesiapa yang berpuasa pada awal, pertengahan dan akhir bulan, dia telah melakukan kebaikan. Dan yang lebih afdal ialah berpuasa 3 hari di pertengahan bulan yang dikenali dengan nama hari-hari Bid. Tak baik betul. Bid ba ya dad. Bid. Yang ni hari putih. Hari berapa hari putih ni? 13, 14 dan 15 bulan Hijri, bulan Qamari. Kena tanda tu. 13, 14, 15. Kalau boleh 13, 14 ni biarlah kita berpuasa pada hari tersebut. Kerana hari itu hari cantik. Dalam hadis yang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata ausani khalili, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada aku dalam hadis Abu Hurairah supaya melakukan ini. Puasa 3 hari dalam sebulan, witir sebelum tidur, salat duha. Ini di antara pesanan Nabi kepada Abu Hurairah. Sebahagiannya pula secara mingguan, iaitu hari Isnin dan Khamis. Hari Isnin kita puasa, tak dapat hari Isnin, buat hari Khamis. Kalau dapat 2 seminggu, lagi cantik. Puasa yang paling afdal ialah puasa Nabi Daud AS. Baginda berpuasa sehari dan berbuka sehari. Jadi kita buka, ambil 2. Puasa seumpama itu, yakni puasa Nabi Daud, mengandungi 3 hikmah. Ini sedap kita tengok hikmah dia. Kenapa Nabi Daud ni memang mendapat tempat dia. Kalau nak banding puasa afdal, puasa Daud. Qiyamul Lail, Qiyamul Lail Daud juga. Dia tidur di awal, dia bangun. Lepas tu dia tidur balik, dia bangun. Kita berani ke tak buat Qiyamul Lail Daud ni? Saya takut bangun, tidur, bangun, tak tidur dah. Tak bangun dah. Itu jadi masalah dah. Yang paling afdalnya di akhir malam, akhirnya itu yang tempat kita tidur. 3 hikmah puasa Nabi Daud ni menjadi puasa yang terbaik. Yang pertama, nafsu akan mendapat habuan pada hari berbuka, manakala pengabdian diri pula dapat dilaksanakan pada hari berpuasa. Ia menghimpunkan antara 2 perkara, iaitu hak yang perlu diberikan kepada dirinya dan juga hak atau tanggungjawab yang perlu ditunaikan. Dengan itu keadilan akan berlaku. Jadi sehari untuk diri, sehari lagi kita beribadat untuk Allah. Yang kedua, hari makan adalah hari bersyukur, manakala hari puasa ialah hari bersabar. Syukur dan sabar merupakan 2 aspek iman yang utama. Syukur dan sabar. Cuma ulama bahas ini, mana lebih tinggi darjat di antara syukur dengan sabar? Tinggi sabar ke tinggi syukur? Sebab apa syukur tinggi? Ya? Susah macam mana? Nak ingat, saya ingat kita sebut dah dulu. Tapi ulang kaji. Sabar ni memang kita kena sabar sebab dia dah berlaku. Tapi syukur ni kita suka. Tiba-tiba kita boleh syukur pada Allah Azza wa Jalla. Kan dalam kelebihan 4 kalimah tu. Kita dah sebut hari tu 4 kalimah di antara kelebihannya. Alhamdulillah tu orang syukur tanpa dia buat, tanpa ada benda yang sebelum daripada itu. Sama juga kita bincang dalam bab
telinga dengan mata ni, mana lebih hebat? Dia sampai debat dia nantilah. Yang ketiga, bermujahadah dalam puasa sebegini adalah lebih mencabar. Ini kerana setiap kali jiwa mula seronok dan serasi dengan sesuatu keadaan, ia berpindah meninggalkannya kepada suatu keadaan lain pula. Hari ni saya happy, esok puasa pula. Berhubung dengan puasa sepanjang tahun, puasa setiap hari. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kaifa biman yasumud dahr kullahu? Qala la sama wa la aftara aw lam yasum wa lam yuftir. Ini penjelasan daripada hadis Abi Qatadah. Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan mereka yang berpuasa sepanjang tahun? Nabi baginda menjawab, jangan dia berpuasa sepanjang masa dan jangan berbuka sepanjang masa. Apa maksud dia di sini? Maksud larangan baginda daripada berpuasa itu mungkin pada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Ini takwil dia. Mungkin hari larang berpuasa, tak boleh kita puasa terus. Sekiranya dia tidak berpuasa pada kedua-dua hari raya dan juga hari-hari tasyrik, maka hukum puasanya sepanjang tahun itu adalah harus. Dia beri la ba'sa bihi. Pandangan dalam Ibnu Qudamah mengatakan harus. Kalau kita mampu nak puasa sepanjang tahun, puasalah. Tapi jangan puasa pada hari yang dilarang. Diriwayatkan daripada Hisham bin Urwah bahawa bapaknya, siapa dia bapak dia? Mana ngaji hadis ni? Urwah Ibn Zubair. Dia kata bapaknya berpuasa secara berterusan. Jadi ada sandaran kepada perbuatan salaf. Begitu juga dengan Aisyah radhiyallahu anha. Anas bin Malik berkata, setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talhah berpuasa secara berterusan selama 40 tahun. Abu Talhah tu ayah dia, ayah pada Anas. Sesiapa yang dikurniakan kebijaksanaan, dia akan mengetahui tujuan dan maksud daripada beribadat puasa. Jadi kesimpulan dianya dalam bab hikmah puasa ni, orang yang ruziqa fitnah, dengan ta fitnah, maknanya orang yang diberi kebijaksanaan, dia akan mengetahui tujuan atau maksud daripada ibadat puasa. Oleh itu dia tidak akan membebankan dirinya dengan puasa secara keterlaluan sehingga melemahkan dia untuk melakukan ibadat lain yang lebih afdal. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, adalah seorang yang sedikit berpuasa. Ni kita setuju ni. Setuju tak setuju dengan Ibnu Mas'ud ni? Dia ni tak banyak puasa. Beliau berkata, apabila aku berpuasa, aku akan rasa lemah untuk solat. Oleh itu aku memilih untuk sembahyang daripada puasa sunat. Kita duduk mana ni? Duduk sini. Betul ke tak ni? Puasa pun tak, solat pun tak, baca Quran pun tak juga. Tak ada Ibnu Mas'ud dah kita sini. Ibnu Mas'ud dia jawab sebab dia kata, kalau aku puasa aku lemah. Kalau tak puasa kuat. Kita ni tak puasa tak kuat juga. Tak jadi. Baik puasa. Sebab puasa ni duduk diam gitu pun, tidur pun ibadat dah dia tu, diam. Sebahagian mereka apabila berpuasa dia merasa lemah untuk membaca Al-Quran. Oleh itu dia lebih banyak berbuka sehingga mampu membaca Al-Quran. Setiap insan lebih mengetahui keadaan dirinya dan apa yang lebih sesuai daripadanya. Jadi tengok muhakkik dia sebut di bawah, dalam hal ini terdapat pengajaran yang mendalam kepada para penuntut ilmu dan juga pendakwah pada agama Allah. Jadi ini kita tengok fiqh dalam perbincangan ini, iaitulah pendakwah dia tengok. Kalau dia ni puasa, dia nak pergi ceramah pun tak boleh. Jadi dia kena buka puasa, dia kena pergi ceramah. Jadi kalau dia hari dia tak ceramah, boleh diam lah. Macam kita ni, kalau saya puasa, saya tak nak buat kerja. Jadi jangan buat kerja dulu. Hari-hari cuti kita berpuasa tak? Jadi seimbang lah. Dia panggil tawazun dalam hidup kita ni, di antara berpuasa dan juga tidak berpuasa. Tapi kalau sepanjang tahun, 3 hari dalam sebulan pun lemah juga, ini sudah dikira sebagai OKU dalam bab puasa. OKU kita. Kita ni taraf OKU lah ni banyak dah. Boleh terima kat OKU ni? Tak boleh terima? Boleh. OKU ni sebenarnya orang istimewa.
Pergi mana-mana pun dia dulu dapat. Nak masuk kapal terbang dia panggil OKU masuk dulu. Kita kadang-kadang sebut OKU masuk dulu, kita duduk dekat pintu tunduk ke belakang tak. Takut dia takut masuk OKU dia tadi ni. Pergi tandas dia ada khas. Jadi kita ni tak tahulah standard mana je. Boleh terima tak boleh terima OKU dalam bab ibadat ni. Boleh terima tak boleh terima pula itulah keadaannya. Tamaklah kita bab yang keempat, kita berpindah pula kepada bab yang kelima. Haji. Kitabul Haji wa Asrarih wa Fadailihi wa Adab. Kitab rahsia haji, rahsia kelebihan dan adab-adabnya. Ini kita nak pergi haji dah ni, insya-Allah. Tuan-tuan sudah mendaftarkan haji, kena cepat daftar. Siapa didaftar tahun 2012 ni dia akan dapat pergi insya-Allah tahun 2047. 47 baru boleh pergi. Daftar dah haji. Pergi cepat. Ambil 1,300 pergi ke pejabat tabung haji, pergi saya nak mendaftar naik haji. Cakap begitu. Bukan buka akaun tabung haji, itu RM2 je. Daftar nak pergi haji. Insya-Allah. Dia akan beri tarikh 2047. Dengan umur yang ada hari ni, kalau baru umur 30, sempatlah sambung dengan pencen, boleh pergi. Saya pergi muzakarah haji pun ni, orang tabung haji kata dia punya warga emas untuk orang nak pergi haji umur 75 tahun, bukan umur 60 tahun. 60 tahun tu untuk nak dapat tabung kifalah tu, yang derma bila kita mati tu. Baik, kita berpindah kepada bab haji, bab yang cukup besar, kerana dianya amalan seumur hidup, diwajibkan hanya sekali saja. Saya cukup tak selesa bila Jumaat ni dia tak sempat nak kursus. Bila sampai Mekah dia cakap saya, "Ustaz, tak apalah saya tak sempat kursus tahun ni." Habis kira tahun ni tahun testing baru ni. Ada haji testing pula, ada haji testing. Patut bila nak haji betul-betulnya. Kalau kali pertama ni, pertemuan yang pertama tak boleh buat yang terbaik, jangan harap yang kedua lebih baik. Letak situ. Sebab kita yang pertama ni, kali yang pertama ni dia punya zauq, dia punya istilah tu. Zauq tu, rasa hati tu begitu hebat. Pengalaman saya bawa jemaah haji yang baru yang kali pertama pergi Mekah. Bila masuk dekat Kaabah, saya kata, ini Kaabah, ini tempat, saya duduk kat belakang. Sebab kita nak beri peluang. Biasanya orang kali pertama tengok Kaabah, pasti dia akan menangis. Sayu hati dia. Tengok Kaabah, bergembira lama dah dia duduk tengok. Tiba-tiba di hari ni berada betul-betul di hadapan rumah Allah ini. Jadi dia akan kata rasa. Tapi kalau nak testing baru, tak jadilah. Jadi bukan tak jadi. Jadi jangan buat testing lah. Kali pertama itu kita buat yang terbaik, the best yang kita nak buat yang pertama. Yang kedua lagi best. Itu maksudnya. Seseorang yang ingin menunaikan haji seterusnya lebih dahulu melakukan perkara berikut. Ini belajar. Kita kursus haji apa pagi ni. Yang pertama bertaubat. Jangan suka-suka. Jadi kadang-kadang orang pelik juga. Kan kita nak pergi taubat kat Mekah. Kenapa pula taubat di Malaysia? Ada juga macam tu. Saya ni faham siap dah ustaz. Apa dia? Nak pergi taubat kat Arafah. Habis tak tinggal lagi kat Malaysia. Dia kata tinggal dah tapi masih lagi. Kita kena ingat. Kenapa nak suruh taubat dulu? Sebabnya kita di Arafah bukan nak pergi taubat itu. Itu hari penerimaan sebagai tetamu. Duyuf. Kita pergi dengan pakaian yang bersih, dengan keadaan hati yang sudah tu, barulah kita dapat jaizah pada hari tersebut. Dapat. Ni kita kata, saya nak pergi taubat di Arafah. Arafah nak pergi menerima jaizah. Kerana itulah hari yang paling kemuncak dalam haji. Tak boleh hantar wakil, tak boleh bayar dam, tak boleh bayar itu bayar ini. Tuan kena pergi sendiri. Kata di ahlul hikmah dalam syariat Islam, dia kata kenapa Arafah ni wajib pergi. Sakit ke, demam ke, mesti diusung bawa dengan ambulan pengangkat. Tabung haji sediakan sebuah ambulan namanya ambulan gajah. Ambulan gajah ni dia isi, dia punya double decker, dia punya letak orang ni sampai boleh masuk 10 sekali nak, sebab terpaksa kena bawa. Jadi sampai di Arafah inilah tempat orang, ibarat kata, saya lah buat ibarat yang mudahnya, macam kita dapat surat tawaran, tuan dijemput ke istana mana-manalah, negara ke istana mana, untuk terima jaizah, terima pingat. Kita panggil OP boy kita, ambil surat ni, tolong pergi terima saya punya pingat. Pergi kat pokok tepi tangga pun kena halau. Mu siapa? Tak, nampak. Jadi Allah nak suruh kita hadir sendiri dalam keadaan ini. Jadi orang yang hadir nak menjadi tetamu Allah, biarlah hadir dengan hati yang sudah bersih, hadir dengan perasaan yang sangat-sangat mengharapkan keampunan Allah, hadir dalam keadaan sudah bersedia menjadi tetamu Allah. Jadi kerana kita nak dengar adalah hadis hadis yang disebut nanti, hadis sebelah muka surat ni insya-Allah.
Jadi persiapan awal bertaubat, mengembalikan hak orang yang dizalimi dan menunaikan hutang piutangnya. Jadi kalau kita zalim pada orang, kita pergi minta maaf awal-awal lagi. Zalim ni banyak takrif lah. Menyediakan nafkah, yang keduanya menyediakan nafkah yang mencukupi sepanjang tempoh pemergiannya kepada mereka yang berada di bawah tanggungannya sehingga dia kembali. Berapa kita tinggal anak kita, biar cukup duit sekolahnya, duit belanjanya, duit apa-apa, sudah siap. Yang ketiga, memulangkan semua barang yang disimpan olehnya kepada pemiliknya. Jadi kita panggil tuan-tuan ni ambil balik barang semua. Sebab saya nak musafir. Orang musafir hari ni 2 minggu ya, tak sampai dah. Pakai VIP tu berapa hari? 2 minggu ya. Mekah ni ajaibnya, lagi pendek pergi lagi mahal. Lagi lama lagi murah. Pelik. Sepatutnya lama tu lah mahal, dengan belanja lagi, dengan apa, tambang lagi, dengan makan minum dah. Pergi lama murah, pendek mahal. Ajaib. Ajaib dalam bab haji ni ada satu benda yang ajaib. Tak faham. Dia orang lama ni, dia pergi dengan charter flight, kapal terbang yang dibunggah tu orang tu. Pergi mari. Jadi kita tak boleh nak tarikh, kita tak boleh. Kita ikut apa yang telah dijadualkan. Rumah kita duduk pun tidaklah rumah. Jadi yang mahalnya waktu kemuncak haji tu. Hotelnya mahal ketika itu kan orang ramai. Kapal terbang yang kita pergi pun berbeza, kena beli tiket sendiri, macam-macam lah. Nanti bab package ni di hujung nanti kita cerita. Yang keempat, membawa bekal dari harta yang halal. Perbelanjaan yang mencukupi sepanjang perjalanan pergi dan balik tanpa merasa sayang dan kedekut, iaitu dengan membawa lebih sedikit agar dapat bersedekah dan menolong golongan fakir miskin. Ini yang penting. Kita nak pergi haji ni, biarlah harta yang betul-betul halal. Macam mana nak pasti? Kita tahulah akaun kita duduk kat mana. Kita asingkan, ni akaun ni betul-betul saya berniaga, tak terlibat dengan riba, tak terlibat dengan rasuah, tak terlibat. Inilah yang kita jadikan harta untuk bekalan pergi haji. Yang terlibat dengan kes apa-apa yang kita buat, riba, rasuah, duit kopi, tip, semua sekali itu, saham-saham yang tak patuh syariah, asingkan, jangan bawa ke Mekah. Tapi tak sampai mereka khurafat. Ada orang ni, dia ceramah dia tu, kalau bawa harta tak halal, nanti disalak oleh anjing. Allahu Akbar. Dia orang ni pun takut lah turun kat airport Jeddah, muka lain. Saya kata, apa benda takut? Saya bimbang Ustaz. Kalau orang lain naik bas relax, saya tiba-tiba anjing mari kat saya. Dia tengok anjing mari pun dia menggigil dia. Anjing tu lari lalu kot dia ya, bukan nak salak dia pun. Itu kepahaman kita kena ingat. Di dalam syariat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keistimewaannya Allah tidak dedahkan tembelang kita. Tidak seperti umat terdahulu. Tak dedah. Buatlah jahat setara mana. Tak cukup 24 jam, tambah 2 jam lagi buat kejahatan. Tuhan tak buka rahsia. Tak buka rahsia. Kalau buka rahsia, berat kita. Berat tak berat? Berat. Tahu lalu. Sudah sembahyang tak ikhlas, bergantung sembahyang kat tepi pintu. Ambil balik. Bagi sedekah tak ikhlas, ambil balik. Dia tu. Tak ada. Buatlah banyak mana pun, Allah Ta'ala tutup. Yang kelima, membawa sesuatu yang menjadi keperluan dirinya seperti sugi, sikat, cermin dan celak. Ini zaman dulu kan. Kena buat persiapan, siap lah. Semua yang benda kita nak, zaman sekarang ni tak payah bawa lah. Kalau semua orang bawa macam ni, nanya ke Arab duduk jual tepi jalan tu. Rialin tu siapa nak beli kan? Yang ke-6, bersedekah sebelum pemergiannya. Ajaib lah. Biasa orang kita nak sedekah di Mekah, dia cari orang sedekah tak jumpa, dia bagi tak tahu siapa. Nak jumpa siapa kita tak kenal kat situ tak. Bersedekah di sini. Sebelum pergi ni sedekah dulu sikit. Yang ke-7, sekiranya mahu menyewa kenderaan. Tengok telitinya ahli-ahli ulama kita ni. Kalau kita nak sewa kenderaan, dia hendaklah menunjukkan semua barang yang mahu dibawa, sama ada yang sedikit atau banyak, kepada tuan punya kenderaan tersebut. Kalau kita hari ni kita naik kapal terbang, dia sudah bagi tahu dah 20 kilo, 30 kilo, itu uruf zaman dia, kena tunjuk pada barang tuan. Ni barang aku. Okey, unta boleh bawa. Sekarang ni bawa beg pergi airport, tengok ni barang saya. Timbang 20 kilo, lepas. Tak ada masalah. Sama je dari sudut urufnya. Seorang lelaki telah berkata kepada Ibnul Mubarak. Abdullah Ibn Mubarak ni seorang manusia yang ajaib. Al-Imamul Hujjah.
Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi ini seorang faqih, muhaddis, abid, orang yang kuat beribadah, seorang yang mujahid. Sehingga Imam Zahabi kata kepada Abdullah bin Mubarak, inni la uhibbuhu fillah. Aku sangat sayang Abdullah bin Mubarak ini kerana Allah. Meninggal pada tahun 181 Hijriah. Yang Abdullah bin Mubarak kata apa? Seorang laki-laki berkata kepada Imam Mubarak, Syekh, tolong bawakan buku ini, bawa buku saya ni untuk diberikan kepada si fulan. Tuan nak pergi ni, bawa buku ni beri kepada orang tu. Beliau berkata, aku tidak akan membawanya sehingga aku meminta izin terlebih dahulu daripada tuan punya unta. Allahu Akbar. Berat kita hari ni tak? Minta izin tuan unta dulu. Dia benar baru aku bawa. Kalau dia tak benar, aku tak bawa. Mana ada zaman kita hari ni nak bawa, bawa je lah. Saya punya tiket dah. Barang kita suruh beli barang banyak. Habis duduk passing sana, passing sini saya bagi. Macam mana? Yang seterusnya, mencari rakan perjalanan yang soleh. Ini penting sangat. Suka kepada kebaikan dan boleh membantunya, iaitu mengingatkannya apabila dia lupa, menolongnya apabila dia ingat untuk melakukan sesuatu, dan menyabarkannya apabila berada dalam keadaan kesempitan. Ini penting sekali hari ini kita memilih teman nak pergi. Awak nak pergi dengan siapa? Dengan ustaz ni. Nak pergi siapa? Dengan package ni. Sekarang ni orang panggil package. Ada setengah orang ni, saya tak tahulah betul tak betul, dikatakan. Dia kata, saya dengar orang kata pergi dengan Abu Anas ni haji bagus, dia kata. Tapi tak tahan satu je, dia kata. Dia tulis baik-baik ni kalau tak tahan ni. Dia kata apa? Kerah sangat dia dalam bab rokok ni. Saya giling kepala perih-perih. Saya kata saya nak orang lain pergi cari haji mabrur. Saya bimbang takut dia pergi cari haji Marlboro. Tu yang saya kerah sangat tu. Tak? Ramai juga yang cari haji Marlboro ni. Orang cari haji mabrur, dia cari haji Marlboro. Lain macam tu. Biarlah kalau kerana itu. Sebab kadang-kadang tok syekh kita ni, syekh haji ni memang semangat sungguh. Duduk kat jemaah haji, akak buka dia punya rokok, bagi. Jemaah dekat Arafah tu. Apa nak buat kita pada waktu itu? Jadi penting sangat. Yang pertama sekali, kita memilih pengendali. Sekarang ni kawan tu maksudnya, kawan yang kita nak pergi bersama tu satu. Yang kedua, pengendali package tu penting. Seboleh-bolehnya, kita carilah yang boleh ikut. Khuzu anni manasikakum yang terbanyak tu. Kalau tak boleh 100% pun, biarlah peratusnya tinggi. Itu satu. Yang kedua, memilih juga pembimbing, ustaz-ustaz yang bawa tu biarlah ada kefahaman yang baik. Kalau tidak, banyak. Duk cerita kepada jemaah haji ni benda yang pelik-pelik. Orang yang mari ke sini dapat ni, ada orang pergi ke Madinah, sampai-sampai dekat, ceritakan buat pula ni. Janji jangan buat. Pergi dekat kubur Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya mari daripada jauh. Habis nak jadi tetamu Rasulullah ni. Dia pun sandar dekat tiang Raudah tu, tiba-tiba dia tertidur. Tengah tidur, Nabi pun datang ambil makan roti sebagai tetamu. Dia makan. Sudah makan, orang bagi kejut macam mana nak salat ke apa. Sedar-sedar, tak habis roti. Setengah lagi ada kat tangan dia. Jadi cerita yang pelik-pelik dibawa pada jemaah. Pergi sini. Saya pernah diminta. Dia kata, Ustaz, kita nak pergi ada penceramah. Dia suruh bawa air kosong. Bawa air Zam-Zam. Jangan letak apa-apa, kosong air. Sebab apa? Lepas ceramah nanti dia nak ambil rambut Nabi, nak celup dalam ni. Seorang-seorang pekerja nak pergi. Macam-macam. Yang pergi ambil tanah dekat kubur Makla pun ada. Minum air. Saya terkejut bila dengar jemaah macam ni. Saya pergi nasihat, kata kubur Makla tu kubur. Kubur di sini, kubur orang buka balik. Bukan macam kubur Malaysia, letak je tu, seumur hidup tak buka dah. Kat kubur ni dia bertukar orang. Jadi kalau tanah ni mari daripada orang, macam mana awak minum? Dia apa pegang botol. Nak campur, sayang ustaz suruh minum. Nak campur, Abu Anas marah. Kontra dalam masalah ini. Jadi banyak cerita-cerita khurafat, cerita-cerita yang ajaib, yang pelik-pelik, yang memang tidak sabit daripada Nabi. Duk berzikir malam-malam, munajat entah zikir mari daripada mana. Jadi kita tengok semua kes-kes ini nampak simple, tapi memberi kesan kepada kita yang cukup tinggi. Kerana dalam bab haji ini, khuzu anni, Nabi kata ikut apa yang aku buat. Itu mencari rakan ni satu benda yang penting. Yang seterusnya, melantik ketua rombongan di kalangan orang yang paling baik akhlaknya. Baik akhlak, bertoleransi, dan paling berilmu, khususnya berkenaan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tak payahlah mentang dia ni tahu jalan pergi cari nasi unta kat dia ketua.
Hari-hari kerja dia nasi unta, nasi mandi. Tu je cerita dia. Nasi mandi simple, tanya driver taksi kat Mekah pun dia boleh bawa. Apa yang pelik? Tak ada gaib pun tak apa. Driver taksi suruh janji dia 50 riyal tunggu sekali dengan makan. Awak pun saya jamu makan. Tunggu dia. Nah, tapi kita nak cari orang yang betul-betul faham, susah. Ketua rombongan adalah penting kerana pendapat manusia sentiasa berbeza yang mengakibatkan kecelaruan dalam pengurusan. Ketua adalah berlemah lembut dengan orang ramai dan sentiasa mengambil berat terhadap kepentingan mereka serta menjadikan dirinya sebagai pemelihara kepada mereka. Jadi sifat ketua dalam rombongan haji ke apa mana ketua pun kena jadi dia ni pemelihara, maknanya orang yang menjaga rakyat. Yang seterusnya, seseorang musafir hendak memperelokkan percakapannya, memberi makan dan menunjukkan akhlak yang baik. Allahu Akbar. Ini dalam asar daripada Ibnu Umar. Orang tanya dia, apakah birrul hajj? Apakah haji yang baik itu? Birrul hajj. Dia kata tibul kalam, baik bercakap, wajhun taliq wa tibul kalam. Mukanya senyum, percakapan yang baik. Sebab apa? Apabila dia musafir, dia akan mendedahkan segala sifat dalamannya yang tersembunyi. Betul sungguh ni. Orang musafir inilah yang kita boleh kenal. Sesiapa yang berakhlak mulia ketika musafir, walaupun ia ada tempoh yang memberikan, menyusahkanlah, memberikan. Bah lambat lah, barang banyak, orang beratur panjang, apa nak buat. Sudah tentu akhlaknya akan lebih mulia ketika dia bermusafir. Jadi kalau dia tempoh yang dalam musafir yang susah pun dia boleh berakhlak mulia, ketika tak musafir, tak susah, tentulah lebih baik. Dikatakan bahawa jika seorang itu sentiasa dipuji oleh orang yang berada sekelilingnya dan juga teman seperjalannya, janganlah kamu ragu-ragu akan kebaikannya. Kamu pergi dengan siapa? Pergi dengan orang ni. Macam mana dia? Allahu Akbar, baik. Waktu nak makan berebut semua nak makan tak? Kita boleh tahu. Tapi kalau kamu berjalan dengan dia tu, baik. Waktu nak makan, dia selalu je minta tu, minta ni. Lepas minta, sudah je makan, selalu je sakit perut. Sakit perut tu mana dia keluar, pergi tandas dah dianya. Waktu nak bayar, kita lah bayarnya. Waktu minta, dia pandai minta. Waktu nak bayar, sakit perut dia. Tak ada dah keluar. Dulu saya sakit perut. Takkanlah kita nak tunggu sampai dia mari, bayarlah kita tak. Kena 2 kali, tukar meja lah kita, lepas ni meja lain lah awak. Apa ni macam ni punya perangai. Nama musafir sendiri tu as-safaru. Makna apa safar? Maknanya buka tudung, buka tutup. Kita tak musafir, kita duduk kat sini. Memang member saya ni setiap hari, setiap minggu jumpa kat yayasan, mengaji sekali. Memang baik orang mengaji punya, tapi tak pernah musafir sekali pun. Musafir sekali baru kita tahu. Kejap-kejap tolong angkat beg saya. Kejap-kejap tolong Melaka. Beg kita tak pernah diangkat. Baru kita kenal. Itu dia panggil musafir ni al-isfar. Safar itu mendedahkan tembelang orang tu. Boleh kita kenal sungguh-sungguh. Saya ramai kenal orang dengan musafir. Dia turun-turun bas, dia kata, "Ustaz, ya. Waktu kursus haji ni baik. Sampai-sampai turun bas, Ustaz, ya. Ini beg saya." Kata, "Betul. Kerja Ustaz jaga beg." Dia pupus ni balik. Tak payah, saya tarik balik dia. Tak baru nak tarik, suruh Ustaz agak beg dia. Hebat punya mana murid. Mana kata apa? Macam-macam ceritalah. Pengalaman-pengalaman itu memang berlaku sungguh. Banyak cerita dalam akhlak dalam musafir. Sehingga diceritakan Sayyidina Umar, pernah orang datang dekat dia nak jadi saksi. Umar tanya, "Mu kenal dia?" "Kenal." "Pernah musafir dia?" "Tak." "Tak kenal." Musafir dulu baru tahu. Mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman dan saudara-saudaranya yang tinggal, di samping mengharapkan doa dari mereka. Jadi kita kena belajar dalam kitab kita Perisai Muslim, sudah ada adab macam mana kita nak kata astagfirullah. Jadi orang yang nak musafir kata selamat tinggal, orang yang nak menghantar pun boleh kita doakan. Cantik dalam kitab Perisai Muslim tu semuanya ada hadis-hadis ini, sunnah-sunnah macam ni sudah ada. Mulakan musafir pada hari Khamis. Ni payahlah sikit, kita kena ikut jadual tabung haji bagi kan. Tapi kalau kita nak musafir, nak terbang kat Kota Kuala Lumpur ni hari Jumaat. Jadi kita musafir daripada Kota Baru hari Khamis boleh. Mari awal sikit, cari rumah kawan-kawan tu dah. Bersembahyang 2 rakaat sebelum keluar dan berdoa agar Allah memelihara keluarga dan hartanya yang tinggal. Membaca doa-doa dan zikir-zikir yang maksur ketika keluar dari rumahnya. Doa ni yang penting.
Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Dalam kitab mana-mana pun yang inilah kitab-kitab yang ada dalil ni, tidak ada pula suruh azan waktu nak keluar rumah. Kita ni panggil muazzin lagi baca. Duduk atas kereta tak boleh tutup pintu selagi tak habis azan. Macam-macam cerita dia mari. Doa yang Nabi suruh baca tak baca pula. Pergi tadi tukar azan pun semangat sungguh orang nak pergi haji ni. Mari azan dia semua. Sudah naik kereta kau mak pula saya cakap. Dia kata siapa nak salat? Dah lepas azan kau mak lah kan. Macam-macam lah kita nak kata apa. Doa baca doa jadi. Doa sudah ada, doa turun rumah ada. Tapi kita terlupa di sini. Pergi baca. Setengah orang ni pergi tanya pula. Syekh, tuan-tuan syekh kita ni. Saya nak pergi hari Selasa. Jam 10 pagi. Keluar daripada rumah pergi Kelana Jaya. Syekh pun tengok kitab dia. Hari Selasa, hari panas. Pukul 10 pagi lagi panas. Habis kena turun ikut tingkap. Sudah dia. Pening dah macam mana nak buat. Oh, bergak cerita. Ada orang kita duk tunggu kat depan nak salam. Tak ada. Mana? Pintu belakang. Saya kata ada lagi benda-benda macam ni. Turun pintu belakang. Kebetulan selipar dia kat belakang tak tahulah. Kita sangka baiklah dengan dia. Tapi janganlah buat benda-benda macam ni. Tak ada ni cerita ni. Cukuplah memadai dengan baca doa-doa yang maksud daripada Nabi SAW. Ketika keluar dari rumahnya, ketika menaiki kenderaan dan juga turun daripada kenderaan. Semua doa dan zikir ini masyhur dan banyak didapati dalam kitab-kitabnya. Saya syorkanlah buku yang saya terjemahkan itu perisai Muslim. Ambil yang tu. Yang lain banyak lagi tapi saya duk sebut yang saya lah. Kitab-kitab dalam kitab-kitab yang membincangkan adab haji. Begitu juga zikir-zikir, doa-doa dan adab-adab ketika berihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan lain-lain amalan haji. Semuanya disebut secara lengkap dalam kitab-kitab fiqh dan lain-lainnya. Oleh itu carilah ia di sana. Senang cerita dia, cari di sana. Cakap banyak tak susah. Alhamdulillah lah untuk memudahkan muslimin dan muslimat. Saya buat dah satu kursus haji sebanyak 12 siri. 12 siri kursus daripada awal persiapan di rumah sampai pergi ke Madinah sampai ke balik. CD tu boleh ambil dalam CD. Ada 2 CD ada. Tajuk dianya kursus haji lengkap. 12 siri ni tuan-tuan boleh ambil mengaji hak tu lah. Ada seorang jemaah kita tahun lepas dia kata, "Ustaz, saya ni memang dengar CD Ustaz." Kata, "Faham ke tak? Ingat belaka cerita-cerita yang jok dalam tu." Kata, "Buat apa cerita jok ingat? Cerita tu yang ingat, cerita hukum tak ingat pula." Macam-macam cerita jemaah haji kita ni, Allah Akbar. Saya buat tu nak suruh hilang mengantuk, dia ingat yang tu. Nak kata apa? Dia pun gurau juga. Dia faham lah insya-Allah. Jadi semua zikir ni cari di sana insya-Allah. Kalau yang tak mau baca buku lah, tak mau baca buku, dengar ceramah saya tu insya-Allah. Adalah maklumat di situ, bukan lengkap semua tapi bolehlah daripada tak ada tu. Baiklah. Adab-adab dan rahsia-rahsia haji. Oh cantik ni. Kita menghayati ni. Nanti orang nak pergi Mekah nanti photostat je. Bab haji ni beri hadiah dengan dia. Saya ingat menarik ni. Hari ni banyak buku-buku rahsia-rahsia haji. Saya test tengok 2-3 buku memanglah pada perkiraan saya tak lulus pospakum syariah. Banyak yang masuk unsur-unsur mistik ke apa panggil. Khurafat, cerita-cerita yang pelik-pelik. Macam cerita tadi lah. Cerita dapat roti. Jadi setiap orang nanti semua pergi raudah, semua cakap Rasulullah, ini tetamu. Tidur kat situ. Tunggu roti datang. Tak mari-mari juga susah dia nanti. Jangan, kita tak payah buatlah benda-benda yang pelik, yang ajaib. Cukuplah memadai dah dengan Rasulullah sendiri itu seorang manusia yang sudah cukup istimewa. Tak payah menambah-nambahkan lagi. Nak mencari keistimewaan. Orang yang cari istimewa dengan benda-benda pelik gini, Tok Bomo. Tahu Tok Bomo? Tok Bomo, tadi saya naik kereta dengan kawan. Dia kata ada seorang Tok Bomo ni hebat. Kalau saya sebut, bahaya tempat ni, pergi cari nanti. Dia bawa seorang besar daripada Kuala Lumpur ni, pergi satu kampung ni nak pergi jumpa orang tu. Saya pun heran. Bapa nak pergi jumpa orang ni? Orang kampung ni tak kenal dia. Yang saya cerita dulu, dia punya hebat dia, dengar cerita. Tunggu lama tunggu. Baru keluar. Oh, dia kata, "Minta maaf Datuk." Sebut Datuk pula. "Minta maaf tuan. Lambat sikit tunggu ni. Sebab waktu tuan sampai tadi, saya sedang pergi melawat syurga." Allahu Akbar. Kata kawan saya ni, dia kata, "Datuk duduk lah, saya tunggu kat luar." Dia tu. "Nanti aku penampar orang tuan ni. Tunggu suruh bagi pengelawat syurga. Baru balik sini."
Itu yang tunggu tu siap. Allahu akbar. Orang ni cium tangan terus, asal bau mari terus juga. Berkali baru cari minyak wangi kat mana nak suruh bangun. Orang mari dalam syurga tak bau busuk. Kalau bau ketiak hangit tu baru mari bercangkul tanah kat belakang. Bukan mari dalam syurga macam ni. Macam-macam. Saya pun takutlah dengan cerita hari ni. Baiklah, ada adat dan rahsia-rahsia haji. Apa dah? Habis dah tu. Lah gitu je cerita dia. Cerita dia boleh nampak aras. Kalau pergi rumah dia, tengok sekejap. Okey, awak ni insya-Allah orang baik sebab di aras sudah tulis awak. Mana orang tak bayar duit macam ni? Kaya raya dia. Allah, saya kadang-kadang duk fikir juga. Nak cari juga benda-benda ajaib yang pelik-pelik ni. Barulah orang mari kat saya dah. Lepas ni tak apa nak jadi PA bolehlah, tunggu 3 tunggu. Tak cukup seorang. PA di KL lain, di Kelantan lain punya. Sebab ini hebat ni. Memang bomo-bomo ni dia cari benda-benda yang ajaib macam ni nak menarik suruh orang percaya. Oh, percaya sungguh. Allahu akbar. Yang mengaku dia jadi nabi. Dia mengaku dia ni wakil nabi. Orang Arab yang mari Malaysia mengaku jadi wakil nabi tu. Kawan saya cerita, kawan saya ni pergi nak berdebat dengan dia. Nak kata yang dia bawa, ajaran dia bawa ni sesat. Dia pergi dia tengok muka kawan. Oh, dia kata awak ni rupanya Hashimi. Bukan Ustaz Hashimi. Hashimi ni maksudnya orang keturunan Bani Hashim. Terkejut kawan saya. Cakap ya betul, aku dah makan zakat lama dah, dia kata Bani Hashim pula dah. Tengok lagi. Memang mengarut betul. Apa ikut dia? Tengok. Memang betul. Oh, dia kata hebat betul. Dia boleh tengok muka dia tahu keturunan siapa. Yang kawan ni tak percaya hangit. Mungkin dia tahu dia keturunan Melayu tulen. Mari Bani Hashim kat mana. Dia cerita dengan saya, memang sesat lah dia kata. Tapi pengikut ni, bila Syekh sebut macam tu, oh dia kata memang hebat sungguh. Dia cerita dengan orang lain pun, hebat sungguh. Dia tengok je ustaz ni datang, dia tahu selalu keturunan mana. Terbalik aks dia panggil. Kita nak cakap dia ni sesat, dia ni jadi lagi kuat. Adab dan rahsia haji. Kita pergi haji lah. Cara orang susah. Lain kali lah kita buat satu tajuk khas. Jalan untuk sampai kepada Allah ialah dengan bersendirian dan tulus beribadat padanya. Pergi seorang-seorang, jangan pergi ramai. Para rahib terdahulu. Apa makna rahib ni? Pendeta mana orang-orang ibadat zaman dululah. Jangan sebut rahib zaman ni, pergi padri, pergi Mekah bila pula pening pula kita nak jawab ni. Ar-Ruhban ni bukan rahib. Terjemah betul-betul. Orang-orang ahli ibadat. Terjemah rahib, anda ingat salah faham. Kalau terjemah rahib ni, orang ingat kalau rahib ni sebut padri rumah sebelah tu. Sebelah ni. Jangan sebelah ni. Jangan bertukar. Allahu akbar. Saya lalu dengan kereta ni. Setiap minggu saya ni, mari sini memang saya duka cita. Bila tengok budak-budak kecil, masya-Allah, yuladu alal fitrah. Budak lahir atas fitrah. Tiba-tiba mereka disesatkan oleh mak bapak di situ. Apa peranan kita tuan-tuan? Awak apa ni? Takkanlah tuan-tuan lalu tiap-tiap minggu tengok je. Kita tangkap budak tu buat anak angkat seorang-seorang buat masuk Islam, kan lebih baik. Tak? Aja bukan nak curi anak orang, tidak, tapi nak buat dia. Panggillah buat anak angkat. Bawa ke rumah. Takkanlah kita nak biar dia jadi ahli neraka macam tu. Subhanallah. Setiap kali saya lalu sini saya duka cita sungguh-sungguh tengok. Tadi tengok, kata siang budak-budak ni. Apa nak jadi dia? Dia fitrah tu, tak tahu apa lagi tu. Jadi rahib bukan para rahib, tulis kat situ orang-orang ahli ibadat. Ruhban makna orang ahli ibadat ni. Terdahulu bersendirian di bukit bukau semata-mata untuk menjinakkan hati mereka kepada Allah. Justru Allah jadikan ibadat haji sebagai jalan kerahiban, jalan kepada ibadat untuk umat ini. Jadi kalau orang dulu pergi ibadat mana-mana di bukit-bukit sana, kita ibadat kitanya haji. Antara adab-adabnya ialah yang pertama, menjauhkan diri daripada aktiviti perniagaan yang boleh mengganggu hati dan niatnya untuk mengerjakan haji, supaya dia dapat memfokuskan perhatian sepenuhnya untuk beribadat kepada Allah. Sudah. Jemaah kata ini kontra dengan Abu Anas cerita ni. Saya suruh bawa kad bisnes banyak-banyak. Dia kata jangan buat kacau dalam ketika haji. Baca nas tu biar faham. Jangan baca tak faham. Orang pergi haji berapa hari? 45 hari ke 5 hari je. Baca. Orang pergi haji 5 hari. Hari Tarwiyah hari 8. Hari Arafah 9. Hari Raya 10.
Tasyrik awal 11, tasyrik sani 12, balik dah dia. Ataupun dia buat tasyrik 13. Nafasani 6 hari. Itu je hari hajinya. Hari lain duduk kat Mekah lagi, itu bukan hari haji, hari tunggu haji. Hari menunggu haji, lepas haji, hari menunggu balik. Nak bisnes lah banyak mana pun, tak jadi masalah. Setengah orang ni dia macam tu. Bila saya tengok, saya cakap macam ni, dia jumpa ustaz lain cakap macam ni, dia terus bagi link kat Facebook saya. Bermakna saya sudah salah. Oh, hebat betul budak-budak zaman sekarang ni. Dia panggil menegur secara senyap. Bukan secara duduk, secara senyap. Duduk lain cerita kan. Baiklah. Jadi ini kita faham, hari haji, waktu nak pergi haji, nak pergi Arafah, tak payahlah. Waktu tu kita tumpukan betul-betul dengan ibadahnya, dengan apa. Tapi hari lain tu boleh. Tidak menjadi kesalahan. Liyashhadu manafi'a lahum. Supaya mereka mendapat manfaat dunia dan ukhrawi. Dunia ukhrawi itu maknanya dunia kita dapat bisnes dan apa. Tapi hari haji tumpukan. Tanda kat situ, ini hari-hari haji. Tapi hari menunggu haji, hari menunggu balik, tak ada jadi masalah. Ulama zaman dulu tak pergi lama Mekah. Lepas hari Tarwiyah, Nabi SAW sendiri, lepas hari 13, besok dia balik dah. Terkejut dia bila salah seorang isteri dia mari haid kan. Nabi kata ahabasatna hiya, dia tak nak pergi, tak bagi kita balik ke? Tak, dia kata orang dia dah tawaf belum wukuf. Nabi kata khalas. Balik terus ya. Jadi kalau kita salah faham, selama 45 hari tak boleh buat, lama sangat tu. Baiklah. Yang kedua, berada dalam keadaan kusuk masai, berdebu, selekeh dan tidak terlalu berhias. Jadi saya ingat, tak payahlah kalau nak pergi haji, pergi pekat butik yang mahal-mahal tu. Saya ni jaga pakej yang mahal-mahal ni lama banyak tahun. Saya tahu belaka. Cerita-cerita. Tengok, dia kata ustaz, ni tengok ni saya ni. Baju ni untuk pergi wukuf. Lain. Baju ni untuk pergi melontar dengan baju anak batunya sekali. Saya cakap, butik mana ni? Dia sebutlah dekat Malaysia ni lah juga. Saya kata hebat sungguh. Jurureka fashion memang dapat duit. Tak perlu belaka tu. Batu letak dalam jabir urat. Tahu jabir urat ni? Kelantan jabir plastik yang ngongak dalam plastik sebang rekit tu pun sah dah hajinya ke tak sah? Sah dah haji, tak ada macam. Ni nak beli sana beli sini, akhir kali jadi pertandingan model batu pula. Supik plastik batu pula dekat Mekah. Macam-macam cerita. Tak payah berhias-hias banyak. Kita pergi cukup dengan yang ada. Baju pun tak usah beli banyak. Sampai Mekah beli baju hitam semua pakai yang tu. Pakai model-model pula kat Mekah. Ni yang tak nak pergi dengan abang anak ni. Marah dah, belum pergi lagi. Tu tak marah lagi, baru cerita baru tu. Yang ketiga, menjauhi daripada menaiki usungan, melainkan kerana keuzuran, seperti tidak dapat berpegang kemas ketika menunggangi unta untuk bawa barangan dan makanan. Jadi kalau kita nak jadi VIP lah, nak pergi tawah ke saya suruh orang tolak, tak boleh lah. Tapi kalau sakit sungguh, perlu pada ni, tak jadi halangan. Nabi SAW menunaikan haji dengan menunggangi unta dalam keadaan berlapikkan pelana yang telah usang dan buruk. Subhanallah. Jabir meriwayatkan hadis Jabir betul, bahawa Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yubahi bil haji al malaikah fayaqul unzuru ila ibadi atawni syu'san ghubran min kulli fajin amiq ashhadukum anni qad ghafartu lakum ushidukum anni qad ghafartu lahum. Sesungguhnya Allah, tengok, apabila manusia berada di Arafah, Allah Azza wa Jalla berbangga-bangga dengan jemaah haji di hadapan para malaikat. Jadi ketika kita berkumpul di Arafah, Allah yubahi, berbangga dengan manusia ni dengan malaikat. Tuhan kata apa? Unzuru, lihatlah kamu pada hamba-hambaku itu. Mereka datang dalam keadaan kusuk masai dan berdebu dari setiap ceruk yang jauh. Sebab satulah, di Arafah kita tak boleh buat marma, tak boleh buat, kita kena duduk di atas tanah, duduk atas debu. Sebab ni nak merealisasikan hadis ja'uni syu'san ghubran, mereka datang dalam keadaan rambut tak terurus. Sebab tak boleh nak sikat rambut dah kita ni dalam ihram, nak sikat rambut tak boleh. Pasal itulah kena pergi hari 8 lagi kena niat. Ni kita tidak, bila nak pergi tunggu last sekali, pukul berapa yang paling akhir sekali boleh pergi ke Arafah. Sebab
takut kucar boceng. Tak lah. Kita pergi awal 2 hari tu memang kena lah. Sempatlah bergosnya rambut tu masa itu. Jadi apa Allah Ta'ala kata kepada malaikat? Ushidukum, aku saksikan kepadamu semua bahawa aku telah mengampuni dosa-dosa orang yang berada di bumi Arafah. Allahu Akbar. Tengok. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku saksikan kamu semua hai malaikat, orang yang berada di Arafah hari ini telah mendapat keampunan Allah. Bila baca hadis ni, saya sukar nak jawab soalan. Orang tanya, mana baik ustaz? Kita pergi haji berulang kali dengan kita pergi derma pada orang lain untuk pergi haji. Saya cakap haji ni satu perasaan jiwa yang tak ada tolak banding. Alhamdulillah saya di antara orang yang nakal menjawab banyak waktu dalam zuriat dulu, labbaik tu banyak kali. Jadi pergi haji pun banyak kali. Setiap tahun kadang-kadang kita rasa lemah. Tapi bila mari hari Arafah, di saat kita berada di bumi Arafah, selepas gelincir matahari zuhur pada hari tersebut, dia saat-saatul wukuf, pada waktu itu perasaan kita berbeza. Kerana kita mikir dengan hadis ni. Allah berfirman pada hari ni kepada para malaikat, unzuru, malaikat, tengok hamba-hamba di bumi Arafah. Kadang-kadang kita sangat hibur, sangat sayu bila tengok kawan-kawan kita di bumi Arafah, tengah hari, tengah waktu wukuf, kemuncak, duduk isap rokok di tepi tandas. Saya kata memang Pak Cik ni mari cari Haji Marlboro dekat sini. Sedih kita. Bila kita tegur, dia tengok balik saya. Siapa awak? Saya pun dalam Al-Quran sebut wala jidala bil hajj, tak boleh berbantah haji. Saya senyap, saya hamba Allah. Cakap macam tu. Kita pergi. Orang lain yang kenal pula pergi cuma janganlah. Dia kata itu Abu Anas. Oh, dia kata patut pun larang orang isap rokok. Gitu ya dia. Dia ada lagi kalimah hujung tu. Saya tak nak sebut di sini. Dia adalah. Dia ada brand tersendiri. Tu dia. Orang lari isap rokok ni ada tanda sebut. Jangan cari pasal. Jangan orang isap rokok, dapatlah dia. Jadi yang kita nak di sini iaitulah Allah SWT beri satu anugerah. Yang saya kata tadi di awal tadi, yang kenapa kita kena pergi sendiri di bumi Arafah, kerana nak mendapat anugerah jaizah yang besar. Allah Taala nak kata kepada kita, asyhadu anni ghafartu lakum, kamu saksi malaikat, aku beri keampunan orang berada di bumi Arafah. Takkan kita nak kata biar orang lain hantar, tapi dia yang dapat, kita saya dapat. Sampai di sini saya sukar untuk membuat perimbangan. Nak kata baik ulang haji ataupun baik beri pada orang lain. Sebab ini anugerah yang besar ni bila kita pergi. Tapi kalau setiap tahun tu tak payahlah. Nabi pun sebut dalam hadis lain 5 tahun sekali kan. Allah SWT telah memuliakan rumahnya dan mengagung-agungkannya, membesarkannya. Dia mendirikannya untuk dijadikan tempat tumpuan hamba-hambanya. Menjadikan sekitarnya sebagai tanah haram kerana mengagungkan hal dan keadaannya. Dia juga menjadikan Arafah seperti dataran di halaman rumahnya. Allah, ini ibaratlah. Arafah ni macam dataran. Rumah dia di sini. Jadi kita berkumpul dataran ni, yang akhirnya bila selesai berkumpul, mendapat surat akuan, kita diampunkan, terus kita balik ke Mekah, pergi melakukan tawaful ifadah. Kerana itu tawaf ifadah di antara tawaf yang tak boleh dibuat sebelum daripada wukuf. Tak mungkin. Sa'i boleh. Kalau orang niat haji ifrad, dia masuk dengan tawaf kudum, kemudian dia terus pergi sa'i. Boleh dipanggil tukar format. Sa'i dulu, boleh balik. Pergi Arafah. Tapi tawaf ifadah tak. Kerana nak menunggu datang ke rumah Allah Ta'ala ni setelah kita mendapat ISO lah kalau kita katakan. Di Arafah nanti, keampunan terdapat, datang ke Arafah, ke Baitullah dalam keadaan kita telah bersih. Allahu Akbar. Kata ulama, bagaimana perasaan kamu? Apabila baca doa, baca hadis ini, seolah-olah kita sampai di Arafah, kita keluar daripada Arafah, sampai ke Mekah, kita tengok muka saudara kita bercahaya. Kayaumi kharajat waladatu ummu, seperti hari yang dilahirkan oleh emaknya, tak berdosa. Tengok muka ni jernih, mukanya. Tapi kadang-kadang muka ni susah juga. Lambat bas sikit, mengamuk. Macam mana kita nak tengok muka dah bersih, mengamuk? Saya baru dapat maklumat, ada seorang jemaah haji ni pergi nak duduk atas hotel yang tinggi depan Kaabah tu, nak hotel tingkat 18. Dia dapat tingkat 16, mengamuk sampai beberapa hari. Travel kata, apa benda manusia ni? Mu nak mari duduk atas hotel ke nak pergi ke tawaf kat Kaabah kat bawah tu? Allahu Akbar. Dia punya hati tu hebat. Kalau dia nak tu tak boleh tukar. Selagi tak boleh 18, berkali-kali kita 18 duduk kat dapur pun tak apa. Yang penting tingkat 18. Nasib baiklah saya tak bawa orang lain yang bawa. Kalau saya tanya tingkat 18 kat dapur nak duduk, baru kena dia tak. Nak juga 18. Apa benda angka? Kadang-kadang kita bimbang. Angka 18 ni angka keramat. Ke tak keramat? Setengah-setengah orang ni angka 18. 86, 85. 86 apa-apa pun.
Payah nak sebut nama orang ni, susah lah. Cari sendirilah nak. Kalau nombor telefon saya 1881. Tu nombor telefon saya, tak ada huruf apa-apa. Tu orang telekom, orang Selcom pergi. Ada orang tanya, pernah tanya. Dia kata, "Ustaz, nombor ni ada mana?" "Ada mana?" Kata ada. "Kalau salah nombor ni sah, saya tak akan jawab." Dia memang nak tanya, dia panggil pergi orang lain lah, tapi mana saya tak nak jawab. Macam mana? Dia pun faham lah saya main dengan dia. Tak ada apa-apa. Kata orang, sahabat-sahabat teleko kata, "Ustaz ni orang duk cari nak tanya masalah banyak." Kata, "Saya bagi nombor yang orang mudah ingat." Kata, "Orang mudah ingat saya yang pening. Malam-malam dia call lagi." Baiklah, sampai mana kita? Setiap perbuatan dalam ibadah haji dapat memberikan peringatan kepada orang yang ingin mengambil peringatan dan pengiktibaran kepada orang yang ingin mengambil iktibaran. Allahu Akbar. Tengok dalam bahasa Arab cukup sedap. Dia kata, "Tazkiratun lil mutazakkir wa ibratun lil mu'tabir." Dalam ibadah haji ni ada peringatan dan ada pengajaran. Bagi orang yang nak, bagi orang yang nak pergi Mekah ni kerana nak pergi haji je, nak pergi buat haji je, bolehlah dia. Takut kita kadang-kadang. Sampai di Arafah boleh tutup, boleh buka aurat, boleh Allah. Dia ingat macam kampung bapak dia, kawasan ayah dia situ, boleh pergi melawat memangnya. Yang pertama, ketika menyediakan bekalan, kita duk ikat beg kat rumah ni, dia hendaklah ingat kepada bekalan hari akhirat yang mesti disediakan dengan memperbanyakkan amalan. Belajar satu-satu. Nak pergi Mekah ni, buat ikat beg. Maknanya aku nak pergi akhirat esok, mana beg aku mana. Yang kedua, berwaspada daripada segala perkara yang boleh merosakkan amalan, seperti riak dan sum'ah. Riak tu tahu dah kan? Sum'ah tu mahukan kemasyhuran. Balik nanti orang akan panggil haji dan hajah. Tak panggil, tak jadi bagi kupiah. Itu jadi. Setengah orang dia kata, "Ingat mari tadi saya beli tasbih mahal lagi, kokar lagi. Mari panggil pak cik, tak panggil pak haji, tak jadi bagi kopiah yang Cina punya RM2, RM2. Ini sum'ah, nak suruh orang panggil je. Akibatnya amalan-amalan tersebut tidak boleh menemaninya di akhirat nanti, wal iazubillah, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya, seumpama makanan yang mudah rosak di awal perjalanan lagi, di mana pemiliknya akan kempunan lapar ketika ingin memakannya nanti, wal iazubillah. Kalau kita pergi haji dengan riak, dengan sum'ah, tak ada apa. Macam makanan, bekalan yang kita bawa dah rusak, tak boleh makan. Yang ketiga, ketika meninggalkan tanah air dan meredah padang belantara, kita tukar tak dalam kurungan, meredah udara dan awan, baru kena dengan masa kita kan, serta menghadapi pelbagai kesulitan dan halangan, dia hendaklah ingat kepada saat dia akan keluar daripada dunia ini dan menuju kepada hari akhirat dalam perjalanan yang penuh dengan huru-hara yang menggerunkan, wal iazubillah. Huru-hara, saya syorkanlah tuan-tuan dan puan-puan, biahnya itu adalah jawapan atau sahutan kepada seruan Allah sebagaimana firman-Nya, "Wa azzim fin nasi bil hajj," dan serulah umat manusia untuk mengerjakan ibadat haji. Surah Al-Hajj ayat 27. Oleh itu, hendaklah dia berharap agar Allah Ta'ala menerimanya dan di waktu yang sama merasa takut jika berlaku sebaliknya. Jadi saya dah cerita panjang dulu, cerita Ali Zainal Abidin ketika takut berubah muka dia sewaktu nak talbiyah haji. Kerana dia takut, bila kita kata labbaika, takut mari jawapan kata la labbaika wala sa'dik, aku tak terima hajimu. Itu dia bimbang. Oleh itu, yang ke-6, ketika sampai di tanah haram, hendaklah dia mengharapkan keamanan daripada segala hukuman dan merasa bimbang jika dia tergolong di kalangan mereka yang hampir kepada Allah. Walau bagaimanapun, perasaan mengharap, raja, mengharap ni mana raja, seharusnya lebih tinggi daripada perasaan takut. Sebab kalau kita terlalu takut tanpa harapan, kita akan jadi manusia yang kecewa, was-was, dan mungkin dia akan jadi seorang yang bahaya kepada akidahnya. Ini kerana kemuliaan daripada Allah itu adalah umum dan bersifat menyeluruh. Kita ingat rahmat Allah Ta'ala sangat luas. Banyak mana dosa kita datang, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Tak situ. Sebagai tetamu dia pasti diraikan kerana itu adalah haknya, dan orang yang meminta pertolongan pasti tidak dihampakan oleh Allah. Kita letak harapan yang tinggi. Yang ke-7, apabila dia melihat Baitullah, hatinya hendaklah sentiasa mengagung-agungkannya dan bersyukur kepada Allah kerana telah menyampaikannya kepada peringkat orang yang
datang bertemu dengan Allah. Dulu kita tengok dalam TV, dalam gambar, hari ini aku berada di sini. Hendaklah dia juga merasai kehebatan tawaf di sisinya, kerana tawaf itu adalah sama seperti salat. Yang ke-8, ketika menyentuh Hajarul Aswad, hendaklah dia beriktikad bahawa ini adalah bai'ahnya. Apa makna bai'ah? Janji setia kita dengan Allah. Aku berjanji denganmu ya Allah. Tengok dalam nombor 1 di bawah. Ini sepatutnya berlaku secara berterusan kepada orang mukmin, bukannya terhad pada waktu tertentu saja. Tapi ini waktu baru kita jumpa. Kalau boleh itu kita, aku ni bai'ah dengan Allah bahawa tidak akan melakukan lagi perbuatan mungkar dan maksiat lepas balik ni. Keazaman baru, bai'ah kepada Allah untuk mentaatinya dan berazam untuk menunaikan bai'ahnya. Itu mana bai'ah tu ikat setia. Ketika memegang kelambu Kaabah dan multazam. Mana multazam? Pintu dengan Hajar Aswad tu, ingat. Tempat orang duduk bergantung banyak ni, ramai. Dia seolah-olah seorang yang berdosa menyerah diri kepada tuannya, atau seperti perasaan seseorang ketika menghampiri kekasihnya. Bergantung kat situ. Sebahagian mereka mendendangkan syair. Syair dia kata apa? Dia baca terjemahan. Kelambu rumahmu persis keamanan yang kuperolehi daripadamu. Aku telah bergantung padanya meminta pertolonganmu, wahai Tuhan yang Maha Pencipta. Oleh kerana itu bergantung dengannya kerana takutkan nerakamu. Oleh kerana aku bergantung padanya kerana takutkan nerakamu, maka aku yakini engkau akan jauhkan aku darinya. Sekiranya aku berjiran dengan rumah yang engkau pernah pesan kepada kami, tunaikanlah haji kepadanya, dan engkau sendiri telah berpesan agar memelihara hak-hak jiran. Jadi itu di antara syair orang dulu dia baca. Itu dia panggil zauk, perasaan dia ketika itu macam-macam lah, luahan perasa. Dia tulis sajak, tulis syair. Yang ke-9, ketika sa'i di antara Safa dengan Marwah, sewajarnya dia menggambarkannya seumpama 2 piring timbangan amal. Kamu berulang-alik antara keduanya seolah-olah berada di jalan-jalan kiamat, atau seperti berulang-aliknya seorang hamba ke pintu rumah raja kerana menzahirkan keikhlasan khidmatnya, mengharapkan perhatian dengan pandangan rahmat, dan sangat berharap agar ditunaikan segala hajatnya. Ketika dia sa'i, ingat benda-benda begini. Kita hari ni ketika sa'i relax jalan, sempat lagi duk tengok SMS tak, buka Facebook pun sempat lagi. Tengok begini, semua orang berjalan tu tangan duk pecek, kata apa benda lah. Tak ada langsung keinsafan. Kita berjalan ni, ingat kita berjalan ni ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, bukannya berjalan seronok-seronok, bukannya jogging. Nak jogging dekat KLCC ni. Yang ke-10, semasa wukuf di Arafah, dengan kesesakan manusia dan suara yang riuh rendah serta perbezaan bahasa mereka, kamu segera menggambarkan situasi pada hari kiamat. Allah, gambarkanlah perhimpunan seluruh umat manusia dan juga syafaat yang dipohon oleh mereka pada hari itu, sehingga keadaan menjadi riuh rendah. Kita teringat macam-macam. Yang ke-11, ketika melontar jamrah, luluskan hatimu hanya kerana patuh dan tunduk kepada perintah Allah, serta menzahirkan perhambaan dirinya semata-mata untuk melaksanakan perintah tanpa mengharapkan apa-apa kepentingan atau habuan. Ingatlah, ketika melontar tu kita ingat apa yang kamu buat, liiqamati zikrah, semata-mata nak ingat Allah. Allahu Akbar, itu je. Jangan pergi melontar kerana apa? Nak lontar syaitan. Ramai juga orang yang duk faham macam tu. Lontar ni, lontar syaitan. Tak kena syaitan, kepala orang kena. Ada. Macam-macam. Sebab kita tak jumpa cari. Lontar ni kat semua benda kecil je, simple. Batu besar ni. Yang ke-12 di Madinah. Sebaik kamu melihatnya, ia mengingatkan kamu bahawa inilah negeri yang dipilih oleh Allah untuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Baginda diperintahkan oleh Allah untuk baginda diperintahkan supaya berhijrah kepadanya, dan disitulah baginda menetap dan jasadnya yang mulia pada situ. Kemudian gambarkan tempat-tempat atau jalan-jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-alik padanya. Gambarkan juga kekhusyukan dan ketenangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berjalan di Madinah, ingat bumi ini, setiap inci di sini menjadi pijakan Nabi, tempat Nabi mengajar, tempat Nabi kuliah. Dia ingat.
Ni kalau tidak, kita ni duk ingat benda lain. Sampai Madinah duk ingat benda-benda lain. Ingat ke kedai tu, ingat ke kedai ni, ingat ke cerita-cerita, ya, tak payah. Sama juga ketika mahu menziarahi kubur baginda sallallahu alaihi wasallam, bayangkanlah kemuliaan dan kehebatan baginda, gambarkan wajah baginda yang mulia, kita tak pernah tengok ni. Dan ketinggian martabat baginda sallallahu alaihi wasallam, kemudian kamu hendaklah memberi salam ke atasnya, dan ketahuilah bahawa baginda tahu kehadiran dan ucapan salam kamu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Terdapat banyak hadis-hadis yang menyebutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila kita beri salam, Allah Taala jawab balik. Sebagaimana dalam hadis ini, tengok dalam nota kaki. Imam Ghazali rahimahullah telah membawa satu hadis dalam kitab Ihya sebagai dalil bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam mengetahui kehadiran dan ucapan salam kepadanya. Iaitulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wakkala biqabrihi malakan. Allah telah mewakilkan satu malaikat di kuburnya untuk menyampaikan salam umatnya. Jadi salam umatnya. Ketika mentakhrij hadis tersebut, Al-Hafiz Al-Iraqi telah berkata hadis ini riwayat An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari hadis Ibnu Mas'ud dengan lafaz yang bermaksud sesungguhnya para malaikat berterbangan di merata bumi untuk menyampaikan salam umatku kepadaku. Jadi kata di Muhaqqiq Al-Halabi kata sanadnya sahih sebagaimana dalam kitab Sahih Al-Jami'. Jadi hadis ini memang hadis sahih. Allah SWT dia ada malaikat. Malaikat ni pengembara, meronda sana sini. Bila kita bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi malaikat bawa salam kita ni pergi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya dah cerita dulu kan. Ingat dah? Orang kata jangan bagi salam pada Nabi waktu malam tu. Kau cerita kat mana tu? Cerita dah sini. Tak lagi. Saya dengar ada seorang jemaah mari tahu, dia tu ustaz, betul kata boleh pergi ziarah makam Nabi waktu malam, tak pergi bagi salam. Saya cakap kenapa? Ada ustaz tu ceramah, ustaz mana tu? Dia cakap ibu-ibu bapa-bapa jangan pergi ziarah Nabi pada waktu malam. Sebab Nabi mau tidur. Kalau kita bagi salam nanti Nabi mau bangun, mau jawab. Dia cakap macam-macam ceritalah karut ustaz ni. Ada cerita. Enggak atas dunia hari ni orang bagi salam tak sunyi-sunyi. Kita sini malam, orang sana cerah. Orang sana kita sini malam, orang sana kita cerah, orang sana malam. Dunia semua ada Islam. Boleh dia mikir macam ni. Allah, letihlah kita kena ikut pokok ni. Jadi dalam hadis Abu Daud, ma min ahadin yusallim alayya, tidak ada seorang yang beri salam kepada aku illa raddallahu alayya ruhi. Allah Taala hantar balik ruh dan Nabi kita jawab balik salamnya. Jadi hadis ini dengan sanad yang hasan. Banyak lagi lah hadis-hadis yang menyebut kepada kita tentang kelebihan haji ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan beri kepada kita motivasi, semangat untuk mengerjakan haji apabila sampai masanya nanti insya-Allah. Yang penting bagi kita segala hikmah yang ada ini cukup besar untuk kita pelajari. Kita akan sambung dalam bab yang ke-6, adab Al-Quran dan kelebihannya insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itu dulu perbincangan kita hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa dalam tajuk yang berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.